Okay. So sekarang ni apa yang kita dah belajar sebelum ni, algebraic dah settle, trigonometric awak guna table ni sahaja dia tak perlu refer pada mana-mana ni lah table lain. Okay, sekarang ni kita pergi kepada logaritmik pula. Okay, log. Okay, so kita pergi pada muka surat berapa untuk log ni? Sekejap. Muka surat 12. Okay, right. So untuk logarithmic function, okay, senang je logarithmic. Dan logarithmic dia tak ada log, dia hanya main untuk natural log saja. Apa itu natural log? Natural log adalah log asas E ataupun kita panggil dia sebagai ln. So for example, kalau kita ada log X asas E, dia boleh tulis sebagai ln X. So ni ini dinamakan sebagai natural logarithm. Okay, so fungsi dia macam mana kita nak differentiate log ataupun ln, dia sama macam tadi, inner dengan outer function. So saya tunjuk dekat sini. Sekiranya kalau awak differentiate untuk ln X, okay, untuk ln dia macam tadi lah, kalau sin jadi cos kan, sin jadi cos, cos jadi negatif sin. Tapi untuk ln dia akan jadi 1 per. Dia memang macam tu formula dia. Ln dia akan jadi 1 per. Per apa? Perkan dengan function X ni tadi. Okay. Jadi sebab tu dia akan dapat 1 per X macam ni. Dan sekiranya kalau ada function contohnya d over dx untuk ln fx. Okay, so bila kita nak differentiate ln fx, ln akan jadi 1 per. Per apa? Per dengan fx. Okay, so dekat sini ln ni berfungsi sebagai outer dan fx menjadi inner. So outer dia ln bila differentiate 1 per fx, dan untuk inner kita kena differentiate fx saja. Okay, bila differentiate fx, sebab itulah dia kena darab dengan f prime x. So f prime x ni dia akan darab dengan 1, maka terhasillah formula menjadi f prime x per dengan fx. Per dengan fx ni sendiri adalah memberi formula untuk ln tadi. Okay. Ni yang per dengan fx ni. Okay, boleh faham So kita tengok contoh. Sekejap saya mute sekejap. Medium? Okay. Sorry, sekejap. Boleh kah? Okay. Soalan. Okay. Soalan ke medium? Okay. Soalan ni. Okay, soalan ni. Okay. So, kita ada ln fx. So, dia akan jadi fx sama dengan ln 3x tolak 1. So, bila kita nak differentiate. Okay, so dia akan jadi f prime x. Ln jadi apa ln?
Ln tu untuk outer. So bila outer dia akan jadi 1 per 3x tolak 1. 3x tolak 1. Betul. So sekarang ni ingat kalau ln dia akan jadi 1 per 3x tolak 1 ni dia ambil daripada dalam ni. Dan dia kena darab dengan yang 3x tolak 1 ni. So 3x tolak 1 bila kita differentiate maka dapat 3. Okay. Jadi faham tak sekarang ni? Dia tak sama macam sin dengan cos. So 3 ni dia akan darab naik atas. Maka dia akan dapat 3 per 3x tolak 1. Betul. Di mana 3 dengan 3 ni dia tak boleh potong sebabnya ada sebutan negatif 1 kat belakang ni. Dia tak boleh kita potong lah. Okay. Right. Soalan B. Jadi last jawapan dia 3 per 3x tolak 1. Betul. Okay. Untuk soalan B, kita ada fx sama dengan ln x kuasa 2. Jadi bila kita nak differentiate f prime x, ln jadi 1 per apa? X kuasa 2. Darab Satu. 2x. Okay, darab 2x. Betul. Sedap. Okay, sekarang ni awak nampak tak sini? Sini satu sebutan dan sini satu sebutan. Bila dia satu sebutan dengan satu sebutan, kalau ada x ke, dia boleh potong. Yang berbeza dengan tadi, dia tak boleh potong. Yang ni tak boleh. So kita cancel out, maksudnya kita potong x ni dengan kuasa ni. Oh. So jadi 2 per x je lah. Dia akan dapat 2 per x, betul. So 2 ni naik atas, maka dia akan dapat sini 2 per x. Sekiranya kalau bawah ni satu sebutan, atas satu sebutan. Kalau dot kita buat naik atas je dengan 1. Okay. So Miss. Betul. Darab 2x kau. Sebab 2 je. dia differentiate. Bukan. Awal-awalnya 2x kan. Lepas tu kita potong baru jadi 2. Betul. Sebab differentiate x kuasa 2 tu lah. Sebab jangan differentiate x kuasa 2. Okay. Last sekali soalan C. fx sama dengan 3 ln x per 2. So f prime x. Okay, kalau ikutkan ln ni dia akan jadi 1 per x kuasa 2 ke x per 2 kan? Tapi sebab dia ada 3 kat depan, jadi dia takkan jadi 1 per dah. Betul. Dia akan jadi 3. So 3 perkan dengan x per 2. Darab dengan 1 per 2. Darab dengan 1 per 2. Okey, betul, 1 per 2. Jadi dekat sini kalau nampak dia ada per kat sini dengan per, 2 ni boleh naik atas. So dia akan dapat 3 darab 2 lah 6. So dia akan dapat sini 6 per x. Lepas tu yang tadi kan 1 per 2. Ataupun kalau tak nak tulis yang tu, dia terus dapat 3 per 2 kat sini. 2 3 darab 3 dari dapat 6x. Lepas tu 6x darab 1 per 2. 2 darab 3 6 je. Yelah. 6 per x. Okay, faham. Okay. Sebab dekat nota awak ni dia tulis dah sini tapi tak clear sangat. Jadi saya tunjuk kat sini lah bentuk dia. Okay. Jadi itu je ln. Ln senang sikit. Kalau awak ada kefahaman untuk sin constant tadi yang complicated, ln dia akan mudah lagi faham. Okay. Exponential function adalah dalam sebutan E kuasa fx. Sebab asas dia adalah eksponen dan kuasa dia tu boleh jadi apa-apa je lah. Okay, so sekarang ni kita tengok dulu dia punya contoh dia. Kalau dia bagi y sama dengan E kuasa x, so kalau kita nak differentiate E kuasa x, okay, E ni, eksponen ni adalah outer dan kuasa adalah inner. Jadi pasal tak nampak tak beza dia. So sekarang ni
bila kita nak differentiate outer, eksponen X dia memang akan dapat eksponen kuasa X juga. Dia akan dapat tarik balik. Outer bila differentiate dia akan dapat benda yang sama. Dan dia akan darab dengan dia punya inner tu differentiation, dia akan dapat satu. Jadi sebab itulah dia akan dapat E kuasa X sahaja. Okay? Dan sekiranya kalau kita ada D over dx untuk E eksponen kuasa fx, maka kita akan salin dulu untuk E ni. Dia kalau differentiate eksponen memang akan dapat diri di balik fx. Lepas tu darab dengan apa? Darab dengan dia punya kuasa differentiate dia, iaitu f prime x. Ataupun sebenarnya kita boleh darabkan ke depan. Boleh faham ke formula untuk eksponen? Okay, boleh Okay, right. So kita tengok contoh. Okay. Contoh dalam buku awak tu, example 15. Okay, soalan A, dia bagi fx sama dengan 3e kuasa 2x. Jadi sekarang ni bila dia punya f prime x, differentiate eksponen kena salin. Dia tak ada beza. Eksponen dah akan dapat eksponen. Kuasa sama, nilai dekat depan sama. Jadi dia akan jadi kat 3e. Dengan kuasa dia sama. Cuma dia kena darab dengan apa? 2. Darab dengan 2 sebabnya kuasa dia ni akan jadi inner. Dia kena differentiate. Okay, jadi differentiate jadi darab 2. Darab 2. Betul. Lepas tu 2 ni nak letak kat mana 2? 2 ni darab dengan 3. Darab 3 jadi 6. So dia akan dapat 6e kuasa 6e 2. E kuasa 2x. Oh, kejap Kuasa itu je. Kuasa tak tolak, tak bertambah. Dia tak sama macam yang x tu. Kan senang kan? Eksponen dia tak payah ubah bentuk. Okay, so kita pergi kepada B pula. B. Okay. Fariha nak tanya apa ke? Fariha nak tanya ke? Dah. Ada. Okay, right. Fariha dia respon dengan saya tadi. Okay. So sekarang ni kalau awak faham konsep untuk eksponen punya differentiation, awak ada E kuasa X kuasa 2 tambah 1. Okay, buat dulu differentiation untuk kuasa. Bila awak differentiate X kuasa 2 tambah 1 dapat berapa? Dapat 2X kan? So bila 2X dapat dia terus darab ke depan. Jadi tak payah nak buat jalan kira panjang-panjang. Maka dia akan dapat jawapan dia 2X. Dan belakang tu dia salin sahaja tanpa kurangkan dia kuasa. Sebab pelajar saya dia selalu confuse dengan soalan macam ni. Contohnya X kuasa 3 dengan E kuasa 3X. Okay, kalau X kuasa 3 dia kena guna formula 3 darab depan, 3 tolak 1, betul? So dia akan dapat sepatutnya 3X kuasa 2. Sebab yang ni adalah algebraic yang ada asas X. Tapi kalau eksponen dia tak sama macam algebraic. Cuma kita kena differentiate 3X dapat 3 darab depan juga. Tapi kuasa dia tak berkurang. Maka sebab itulah dapat jawapan dia 3E kuasa 3X. So ini perbezaan antara eksponen dan juga algebraic. Okay, boleh faham Ya. So ni beza antara algebraic. Ni algebraic sebab dia X. Yang ni adalah exponential. Kuasa tak berkurang. Okay, yang soalan D ni C dah buat C. C dia bunuh lagi C. Tapi saya orang dah faham dah kot C ni. C dia punya soalan Y sama dengan E kuasa X per 2. So bila kita differentiate untuk dapat Y prime, differentiate X per 2 dapat apa? X per 2. 2. 1/2.
1/2. Betul. Kena ingat tau, X/2 ni dia sama je kalau awak tulis sebagai 1/2X. Kalau tulis gini saya rasa mungkin awak nampak lagi bila differentiate dapat 1/2. So dia akan jadi di sini 1/2. Lepas tu exponent dengan X/2 ni dia kena salin balik. Dah siap. Okay. So D pun sama, D, soalan D. Y sama dengan E kuasa sin X. Maka differentiation dia, differentiate sin dapat cos. Okay, Madam, gambar okey. Tadi hand tadi. Siapa yang tahu lagging tu? Dia pun lagging. Dia pun lagi masalahnya. Jadi suara robot. Okay, tak apa. Terima kasih telah cover. Okay. Sin X jadi cos X. Okay, kemudian dia terus darab dengan E kuasa sin X. Aduh. Cabaran online learning yang makin ni kan. Aduh, hai. Mana sah? Mana sah? Okay, dah siap. Okay, ada soalan lagi tak setakat ni? Ada. Okay, Alhamdulillah. Sekarang ni dah 3:46, ada 10 minit lagi saya nak habiskan. Jadi saya explain last kali untuk concludekan semua Ni, Ya. tak. Tolong explain yang example 14 atas daripada exponent. Ni Ya Allah. Okay. Okay, sekarang ni soalan apa ni? Soalan ln kan? So sekarang ni kita ada fx ln fx. Tadi dah habis dah exponent sebab ni ada minta untuk example 14. Okay, ni soalan ln kan? Ln dia akan jadi yang ni adalah outer dan yang ni adalah inner. Okay, so sekarang ni bila kita nak cari f prime x, okay, untuk ln jadi apa ln? Jadi 1/x per x tambah 1. Satu. Okay, betul. Yang siapa? X. Okay. Jangan potong lagi. Tak boleh potong x itu, tak boleh. Tak boleh. Tak boleh. Lepas tu dia kena darab dengan inner differentiation, betul tak? Inner differentiation. Darat dengan Ni satu. inner. darat Okay, satu. inner ni okay, bukan. Sebab inner ni dia tak boleh simply direct dengan dapat 1. Sebab ini akan menjadi Cohesion rule. kenapa panjang je tu question. Sebab lagi. Dia jadi question rule. Sebab apa jadi question rule? Bunyi pulak dah ayam tu. Hak ni jadi U, hak ni Tak jadi boleh. V. Faham tak? Jadi sini dia bukan simply dapat 1 gini je. Dapat tau. Dapat 1 je. Tahu? Dia akan jadi chain product rule, equation rule. So question rule dia kena guna formula V U prime tolak U V prime bahagi V kuasa 2. Kenapa dia kena guna question rule? Sebabnya dalam function inner ni ada per. So kena ambil U kat atas, V kat bawah. Jadi itulah yang memberi penerangan kenapa example 14 ni, awak tengok sini, ini adalah question rule. Awak kena faham question rule ni refer kepada soalan yang ada hasil bahagi. Okay. Alright, so boleh tak example 14 tu? Lepas tu dia nak mudah-mudahkan lagi ni, saya rasa boleh je ni kot. Sekejap Okay, saya sambung sini sikit saya sambung. So yang ni tadi sebab dia ada per dengan per sini, x tambah 1 naik atas. Dia akan jadi x tambah 1 perkan dengan x darab dengan, okay, yang ni guna product rule, quotient rule. So quotient rule, ya. Mari lagi lah. Saya okey je. Saya okey je. Ngelah-ngelah ni. Okay. Okey dah. V x tambah 1. Okay. U prime adalah 1.
U adalah X, V prime adalah X tambah 1. Bahagi dengan V X kuasa 2. Boleh? Miss, V prime X tambah 1 ke Al? Oh, terima kasih. Salah. Baik kau. Okay. V prime dapat apa? 1. Wujud nak ni. Okay, betul yang ni. Dapat yang ni. So, bila awak simplify yang ni, X tambah 1 darab yang ni darab. Yang ni pun darab sekaligus belaka. So, dia akan dapat sini X tambah 1 per X darab X tambah 1 tolak X per X. Madam, V kuasa 2 tu X tambah 1 kuasa 2 lah. Ya, ya Allah, saya ni buat apa ni? Betul. Sebab dia V kan. So dia akan dapat sini X tambah 1 kuasa 2. Betul. Jadi sini dia akan dapat X tambah 1 kuasa 2. Atas ni boleh potong tau. Iaitu X dengan X ni boleh potong. Jadi sebab saya boleh cancel out guna pemadam je. Jadi awak jangan ikut lah ni. Dapat 1. So daripada sini, ni X tambah 1 kuasa 2. Yang ni X tambah 1. So atas bawah dia boleh cancel. Okay, yang ni tak boleh cancel. Maka dapatlah jawapan dia 1 per X tambah 1. Sama tak jawapan dia? Okay. Boleh Yang bertanya tadi boleh? Boleh. Okay, alright. Okay, sekarang ni kita dah habis dah empat fungsi. Jadi saya akan buat ringkasan je. Okay, kita ada 4 fungsi: algebraic, trigonometry, exponential dan juga log. Okay. Algebraic ada 2, kosong dengan mesti lagging n(x(n minus 1). Lagging. Sorry. Okay. Trigonometry dia ada 6 lah. Maknanya cos sorry. Okay. Dan seterusnya. Untuk eksponen, dia akan dapat balik diri dia. Eksponen dapat eksponen. Untuk ln, dia akan dapat 1 per. Okay. Kemudian sekarang ni, lepas awak dah mahir dah buat untuk basic differentiation trigono, eksponen dengan ln, kita akan combine menggunakan teknik. Banyaknya. So teknik ada apa? Sum or difference rule, product rule, quotient rule, chain rule. Jadi yang ni lah yang akan tanya dalam quiz next week, hari Rabu. Teknik. Dia teknik. Hari tu kita buat teknik untuk apa ni, algebraic saja kan. Jadi sekarang teknik dia akan keluar untuk teknik saja. Tapi di combine lah untuk part function. Contoh yang saya tak terang tadi adalah example 12. Contoh cuba buka balik muka surat 12 tu, example 12. Soalan contoh dia adalah fx sama dengan 2x kuasa 2 kuasa 3 kuasa 3 sin 4x tambah 1. So kalau nampak kat sini, ini sebenarnya adalah combination ataupun combination dua fungsi. Yang 2x kuasa 3 ni, 2x kuasa 3 adalah algebraic. Sin 4x tambah 1 adalah trigonometric. Kita kena ambil, kalau t ni kita kena ambil start daripada sin. Kalau dia tulis 2, kalau dia tulis function macam ni, 2 sin 4x tambah 1, ini memang trigonometrik sahaja. Sebab nombor kat depan ni tak ada efek pun. Okay, sebab tu yang ni sebagai trigonometri. So tapi sekarang ni soalan yang dia bagi example 12, ini bukan trigonometrik sahaja sebab dekat depan dia ada x. Maka kita akan ambil yang ni sebagai u dan yang ni sebagai v. Jadi teknik apa yang kita kena guna kalau yang buat hasil darab ni? So dia akan jadi product rule. Jadi kena buat satu-satu.
U sama dengan 2x kuasa 3 dengan V sama dengan sin 4x tambah 1. Jadi U prime dia akan dapat 6x kuasa 2 dan V prime dia akan dapat 4. okey 4 cos 4x tambah 1. Betul? Siapa yang jawab tadi betul? Jadi nak covernya sekarang ni, dia yang kita belajar tadi, yang kita belajar sini je sebenarnya tadi. Yang seminggu lepas tu kita belajar yang product rule semua ni. Jadi combine je lah dia punya formula untuk dapatkan F prime. Okay, boleh faham ke? Agak tepul sedikit. Betul lah sebab dia keropak dah kan. Okay, jadi sekarang ni gini. Saya stop dulu sampai sini. Saya stop dulu sampai sini sebab praktis 1.4 tu saya tak sempat bincang dalam kelas ni, tapi saya dah ada video. Perasan tak saya dah ada video? Pasal Pasang. Yang saya bagi YouTube link yang discussion dengan previous class. Jadi 1.4 saya bagi task pada awak untuk refer YouTube tu. Okay. Benda apa lah tulis ni. Okay, refer YouTube dan cuba buat. Nanti saya akan tanyalah dalam group sama ada kalau ada yang tak faham ke ataupun tak Sebab praktis 1.4 ni sebenarnya adalah combination untuk semua function yang kita belajar menggunakan teknik. Itu sahaja.